Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini merupakan malam yang ke-45, siri yang ke-45, pembelajaran pengajian kita tentang menguraikan, menjelaskan, menambah baik, mengukuhkan fakta-fakta berkenaan dengan kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey. Malam ini kita sebenarnya masih lagi membincangkan tentang beberapa fakta berkenaan dengan perihal Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana malam ini merupakan siri akhir kisah Nabi Allah Sulaiman. InsyaAllah ada 3 fakta yang kita akan bincangkan. Ketiga fakta tersebut boleh dilihat senarainya pada nota yang pertama yang pernah kita bagi pada tahun lepas. Yang mana kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tuan-tuan boleh yang ikut daripada mula, kita telah mulakan pengajian ini pada bulan 6 2022. Ni dah masuk ke 45 minggu lah. Sepatutnya kita dah boleh tamat. Namun disebabkan beberapa hal, kita ada skip beberapa minggu, menyebabkan ia tidak dapat ditamatkan pada bulan 11. Kalau ikut pada perancangannya, macam bulan 11 tu dah akan selesai lah membincangkan tentang fakta berkenaan dengan para Nabi. Okey tuan-tuan, perbincangan kita ni sebenarnya adalah kita bukan membincangkan tentang sejarah para rasul itu secara lengkap. Bukan kita membincangkan sejarah para rasul itu bermula dari kisahnya yang lengkap, bukan. Untuk kisah yang lengkap, kita ada satu sesi iaitu pada Jumaat malam Sabtu. Itu adalah slot yang khas untuk mengukuhkan, menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan jejak 25 Rasul. Yang mana Alhamdulillah kita juga sedang menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman. Tapi malam ni pun tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Untuk mengatakan perempuan, perbincangan kita ni sebenarnya kita merujuk kepada satu kajian yang telah dilakukan oleh almarhum Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau ini merupakan pensyarah di universiti di Jordan. Beliau mempunyai ramai anak murid di Malaysia, ramai anak-anak murid beliau yang memang hebat-hebat. Seperti mana Mufti Perlis, itu di antara guru beliau, Dr. Zaimi, Dr. Azrul, ramai lagi lah yang mengenali beliau. Okey, beliau ada tulis satu buku. Saya tunjukkan tuan-tuan gambar buku tersebut. Okey, buku tersebut, okey, tuan-tuan nampak tak slide yang saya kongsikan ini? Okey. Sebelum itu, sekejap tuan-tuan ni saya nampak kan? Okey. Sekejap ya, saya nak kongsikan maklumat di FB ni, share public sekejap. Okey, saya paparkan sekarang. Suara saya jelas tak tuan-puan? Boleh dengar dengan baik kan? Jelas tak? Okey, kita tengok gambar buku ni. Kita tengok gambar buku ni. Okey, ni muka depan dia. Maklumat ni kita boleh dapat dekat nota siri 1 dia punya gambar raja nota dia yang ni lah. Kan? Pada asalnya kita buat Isnin minggu pertama dan ketiga. Okey. Ini poster yang sama.
Okey, cuma kita tengok gambar wajah dia. Ini gambar buku dia. Inilah maklumat yang kita bincangkan di dalam buku ini. Kejap, Allahumma salli Muhammad. Dia lari pula. Dia punya gerak gambar dia lari. Inilah bukunya. Saya kecilkan sikit. Dia buku dia. Dan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, tajuk buku dia adalah Mawaqiful Anbiya'i fil Quran. Buku ni adalah buku bahasa Arab. Masih tidak ada lagi terjemahan, dan kita memang pakai buku ini sebagai rujukan utama. Dalam masa yang sama saya merujuk kepada beberapa kitab tafsir lah. Dalam buku ni ada dinyatakan tentang nabi-nabi yang dibuat kajian kisah-kisah mereka. Kita tengok dekat senarai ni, kita ada di Quran 4, 8, 12, ada 16. Ada 16 tu kita gabung sekali lah. Kan, contoh Nabi Yaakob, Nabi Yusuf kita gabungkan sekali. Kisah Nabi Zakaria, Yahya, insyaAllah minggu yang berikutnya kita akan belajar. Jadi Alhamdulillah setakat ni kita dah sampai kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ni kita akan bincang 3 kemusykilan. Bermaksud kita dah lalui 10 kemusykilan. Jadi maknanya minggu depan tu kita dah tak boleh nak skip minggu kelas. Kalau skip juga kita kena buat kuliah ganti supaya kita dapat tamatkan modul ini pada penghujung tahun 2023. Jadi minggu depan ni kita akan belajar kisah Nabi Allah Ayub. Okay. Tentang kisah Nabi Allah Sulaiman ni, apa yang kita nak pelajari pada malam ini ada dalam senarai semak tersebut. Kita akan pelajari nombor 11. Nombor 11 berkenaan dengan bagaimanakah Ratu Sabah dia melalui istana yang lebih hebat daripada istana istana Ratu Sabah, kan, lebih hebat daripada singgasana Ratu Sabah. Maknanya kemusykilan ke-11 ni dia berkenaan dengan kejutan yang kedua yang dilalui oleh Ratu Sabah. Kejutan yang pertama adalah beliau nampak satu istana macam istana dia. Tapi kita telah sebut pada 2 minggu yang lalu, sebenarnya istana itu ada sedikit penambahbaikan yang dibuat oleh Nabi Allah Sulaiman untuk testing Ratu Sabah ni. Dia ni pandai ke, bijak ke, atau macam mana? Okey. Kemudian kemusykilan yang ke-11 ini, kenapa disebut kemusykilan? Kan, sebenarnya dalam cerita ini ada dikaitkan tentang Ratu Sabah itu dia telah angkat bajunya, kan, dia angkat kainnya sehingga nampak betis dia. Kerana ada setengah riwayat yang kita dengar, kalau kita tak buat saringan maklumat, seperti mana Nabi Allah Sulaiman ini dia panggil Ratu Sabah tu datang pada istana yang dibuat daripada kaca ni saja nak melihat kaki ataupun betisnya Ratu Sabah. Ini adalah dakwaan Israiliyat. Jadi betul ke disebabkan itu? Kita akan bincang malam ni. Kemudian isu yang ke-12 adalah Ratu Sabah dia telah mengumumkan untuk dia masuk Islam mengikuti Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Persoalannya adalah agama Islam yang mana yang Ratu Sabah ini anuti. Sedangkan kita belajar agama Islam itu, syariat Islam itu dibawa pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah agama yang dianuti, Islam yang dianuti oleh Ratu Sabah ini adalah Islam yang sama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti kita akan lihat persoalan ini insya-Allah sebentar lagi. Dan yang ketiga, yang ke-13, insya-Allah ini akhir sekali kita akan bincang tentang kematian Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kenapa jadi kemusykilan? Kerana kita nak melihat adakah di sana memberitahu umur Nabi Sulaiman dia wafat bila, kemudian macam mana dia wafat,
takkan tak ada seorang pun tahu Nabi Sulaiman di dah lama dah wafat. Ini yang kita akan rungkaikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi sesiapa yang dah mengikuti kisah Nabi Allah Sulaiman ni, 13 kemusykilan ini, dia akan dapat nilai tambah lah untuk dia mengikuti modul Jumaat malam Sabtu tu. Kita kisah Nabi Allah Sulaiman ni dia akan tahu lebih awal lah. Okay, tak apa. Okay, saya tunjukkan tuan-tuan, ini senarai semak ya. So, siapa yang belum dapatkan lagi, tolong dapatkan senarai semak ini, ada diletakkan pada nota siri yang pertama. Diletak siri pertama. Baik, kita lihat. Nota ringkas dia saya paparkan sekarang. InsyaAllah kita tengok dia punya maklumatnya. Okey, sekejap Okey. Okey, kita tengok di sini. Kita nampak nota PowerPoint yang saya paparkan, kemusykilan nombor 11? Nampak, Ustaz. Okey, kemusykilan yang ke-11. Istana licin daripada kaca. Okey, istana ini tuan-tuan ya, dia bukan istana Ratu Sabah tu ya. Ini adalah istana miliknya Sulaiman. Ini merupakan kejutan yang kedua yang dibuat khas untuk melihat reaksi Ratu Sabah itu. Kenapa nak dibuat kejutan? Kita akan kupas insya-Allah pada malam ini mengikut apa yang telah dikupas oleh pengarang kitab ini, iaitu Almarhum Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kita tengok ayatnya terlebih dahulu. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan boleh buka surah Semut ya. Surah yang ke-27, ayat nombor 44, muka surat 380. Surah Semut memang surah yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman. So kalau nak study kisah Nabi Allah Sulaiman, nak buat kajian, memang kena buka surah Semut. Sebab itu surah Semut ini juga, nama lain surah itu adalah surah Sulaiman. Okey, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila laha dukhulis sarh. Falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat 'an saqaiha. Kita lihat terjemahan ayatnya terlebih dahulu. Okay, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dikatakan kepadanya. Nya kat situ merujuk kepada Ratu Sabah. Okey. Siapa yang kata? Ini adalah kata-kata daripada Nabi Allah Sulaiman. So Nabi Allah Sulaiman ni dia panggil, dia seru kepada Ratu Sabah itu untuk apa? Masuklah ke dalam istana. Istana dekat sini diguna perkataan as-sarh. As-sarh ni merupakan istana yang sangat tinggi. Istana yang Istana yang besar. Istana yang tinggi ni bukan istana yang kecil-kecil ni. Lepas tu dia guna perkataan as-sarh. Okey. Kenapa saya kata bangunan yang besar, istana yang besar, istana yang tinggi? Jawapan dia adalah kalau tuan-tuan pernah mengikuti pengajian kisah Nabi Allah Musa, kalau tuan-tuan kita boleh rujuk ya dalam surah Al-Mu'minun ya, dalam surah Al-Mu'minun surah yang ke-40 ataupun surah Ghafir ayat nombor 36, kita akan jumpa pada zaman Nabi Musa dulu, Firaun pernah meminta kepada Haman untuk buat satu bangunan yang besar, yang tinggi sampai naik ke ufuk langit. Ayat 36 surah Al-Mu'min tu memang disebut perkataan sarah, yang mana Firaun sebenarnya dia nak tengok mana Tuhan Musa yang Musa cakap ada tu. Jadi dia minta dekat Haman, dekat menteri dia, tolong buatkan aku satu sorahan. Sama dengan al-sarah di sini. Okey. Jadi Nabi Allah, lepas kita baca ayat ni, maka tatkala dia, iaitu Rasul Sabah itu, melihat lantai istana itu, dia dikira ia kolam air yang besar. Kolam air yang besar ni
adalah perkataan lujatan. Lujatan ni nampak macam air laut lah, kolam air yang besar, lujah. Okey. Ayat ini menunjukkan bahawa Ratu Sabah itu memang dia meyakini lantai istana Nabi Sulaiman itu memang air. Dia kata dikiranya ia kolam air yang besar. Dia memang yakin itu air tu. Jadi apabila dia nampak lantai itu air, disingkapkannya kedua betisnya. Sebab dia takut basah. Kan kalau dibiarkan kainnya sampai ke bawah, nanti kena air. Okey. Jadi Nabi Allah Sulaiman berada di hadapan Ratu Sabah. Jadi Ratu Sabah ni dia berada di luar. So Nabi Sulaiman nak jemput dia masuk. Kan? Jadi apabila Nabi Sulaiman melihat Ratu Sabah itu seperti dia nak singkap kedua betisnya, maka Nabi Allah Sulaiman berkata kepada dia. Nabi Sulaiman kata apa? Qala innahu sarhun mubarradun min qawarir. Nabi Sulaiman kata kepada Ratu Sabah itu, sesungguhnya ia adalah istana licin yang dibuat daripada kaca. Mubarradun ni yang licin, dibuat daripada kaca. Maknanya istana itu di bawahnya air, di antara air dengan lantai itu maksudnya kaca lah. Maknanya lantai istana itu kaca, di bawahnya air. Tetapi dia punya licin kaca tu sampai tak perasan bahawa itu kaca. Macam dia tuan-tuan. Zaman sekarang kita pernah nampak kan air dekat bawah kan, lalu kat kaca. Tapi kita perasan tu kaca. Tapi yang ini, mumarrodun yang sangat halus, sangat licin. Dan sampaikan Ratu Sabah itu dia mengangkat kain sampai nampak betisnya. Jadi Nabi Sulaiman kata, tak payahlah sampai nak angkat kain tu, kata Nabi Sulaiman, sebab itu sebenarnya bukanlah kena pada air. Lantainya adalah lantai yang sangat licin daripada kaca. Kemudian, apa reaksi Ratu Sabah tu? Dia kata, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Tengok. Ratu Sabah itu dia berkata, dia kata ayat tu, dia kata apa? Rabbi. Dia kata, wahai Tuhanku. Dia kata, sesungguhnya aku ni telah buat zalim terhadap diriku. Okey. Ratu Sabah ni sebenarnya dia meyakini tau bahawa Nabi Sulaiman ni bukan orang yang biasa-biasa ni. Antaranya ada banyak sebab lah. Antaranya, ingat tak waktu Nabi Allah Sulaiman hantar surat dulu, lepas tu kan dia dalam tu mengajak Ratu Sabah supaya menyembah Allah kan, supaya jadi orang Islam. Lepas tu Nabi Sulaiman tak terima hadiah yang dihantar. Lepas tu istana yang nampak macam istana dibawa. Jadi Ratu Sabah ni, dia seorang yang bijak. So dia kata, Sulaiman ni memang benar-benar ni, dia ni utusan Tuhan ni. Kan? Jadi dia dapati bahawa istana Sulaiman ni, yang daripada kaca tadi tu, yang sangat halus tadi tu, lebih besar, lebih hebat daripada singgasana yang dia ada. Jadi, daripada cerita ini, berjayalah sebenarnya misi Nabi Allah Sulaiman membuat kejutan tu. Bukan Nabi Allah Sulaiman, dia buat kejutan ini untuk dia belagak. Bukan Nabi Allah Sulaiman, dia buat kejutan ini untuk menunjukkan Nabi Sulaiman ini hebat. Tetapi Nabi Allah Sulaiman tunjuk kehebatan dia sebenarnya adalah nak menunjukkan kehebatan yang dia dapat kan adalah daripada pemberian Allah. Jadi Ratu Sabah ni dia kagum, akhirnya dia mengaku selama ini dia telah salah. Dia telah bersalah kerana telah menyembah matahari. Kaum-kaum dia pun ikut dia sekali sebab dia ratu kan, pun menyembah matahari. Sebab tu dia kata dia telah buat zalim terhadap diri dia.
Lepas tu Ratu Sabah ini pun berserah diri. Berserah diri kat sini. Kalau kita baca ayat dia, dia macam-macam Islam lah. Tengok ayat dia kat sini. Dia kata apa? Wa aslamtu. Dan aku telah masuk Islam. Tapi kenapa kita tak kata dan aku mengikhtiarkan masuk Islam? Hanya diterjemah aku berserah diri adalah untuk kita kata apa, mengambil makna asal, makna yang paling asas sekali kalau sebut Islam tu apa? Islam ni adalah tunduk, Islam ni adalah patuh, Islam ni adalah menyerah diri. Jadi Nabi Sahabat tu dia seperti masuk Islam lah. Dia kata, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Tuhan semesta alam. Jadi masuklah Islam, berjayalah misi dakwah Nabi Allah Sulaiman yang sebelum ini memang Nabi Allah Sulaiman menunjukkan kehebatan kekuasaan yang Allah beri kepada dia adalah untuk menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman ini adalah seorang Rasul yang berikan kehebatan itu adalah daripada Tuhan. Okey, cerita ini tuan-puan, ayat yang kita baca ni, ini adalah ayat 44 ni adalah penutup kepada kisah Ratu Sabah. Ini adalah ayat terakhir kisah Ratu Sabah. Selepas ayat ni dah tak ada dah. Apa jadi dekat Ratu Sabah tu? Adakah dia berkahwin dengan Nabi Sulaiman? Ni kadang-kadang orang kita ni suka sangat nak mengahwinkan orang. Macam kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha kan? Sampai boleh jadi doa pula. Nabi Yusuf dengan, tapi tak ada fakta pun yang mengatakan Nabi Yusuf berkahwin dengan isteri Al-Aziz tu. Tak ada pun. Jadi kita hanya diberitahu oleh Allah, inilah kisah akhir sekali kisah Ratu Sabah, iaitu setelah dia mengakui masuk Islam. Lepas tu jadi apa kat dia? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada sesiapa yang boleh mengemukakan fakta sama dalam ayat Quran ataupun hadis tentang kisah Ratu Sabah yang selanjutnya. Itu tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jelas tuan-puan? Okey, selesailah kemusykilan yang ke-11. Okey, sebelah ini kenapa Nabi Sulaiman nak tengok dia buat ni? Sebenarnya saya dah sebut tadi, bukan kerana Nabi Sulaiman beria-ia nak tengok betisnya Ratu Sabah tu. Sebab apa tahu? Sebab ada dalam riwayat Ismailiyat, cerita yang disampaikan dalam khabar orang Yahudi mengatakan bahawa telah viral kata Ratu Sabah ni cantik. Lepas tu betis dia tu. Jadi ada setengah riwayat tu kata Nabi Sulaiman ni saja je nak tengok betisnya, dia nak tengokkan betisnya Ratu Sabah tu. Inilah yang kita kena betulkan, yang kita kena jauhkan maklumat ini. Kalau dia baca ayat ni, dia baca cerita sebelum ni, dia akan tahu tujuan sebenar adalah untuk menunjukkan kehebatan istana Sulaiman tu. Sebab tu dia buat macam bentuk air, sebab tak pernah ada pada zaman itu lantai bawahnya adalah air yang bukan air sikit-sikit, seperti kolam air. Jadi itulah tujuan sebenarnya. Saya harap tuan-tuan jelas tentang kemusykilan yang ke-11. Okay, kita nak lanjutkan lagi kemusykilan yang ke-12. Kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, kita dah bincangkan apa Islam yang dianuti oleh Ratu Sabah tadi. Okey, kita masih lagi menggunakan ayat tadi, namun begitu saya nak ulang kembali. Okey, ulang kembali maksudnya begini. Sebenarnya kalau kita masih ingat, sebelum ini kita dah jumpa beberapa kali Nabi Allah Sulaiman menyebut tentang agama Islam. Contoh pada ayat 31, kemusykilan yang ke-7. Kalau kita nampak K7 ni maksudnya kemusykilan yang ke-7. Hari ni kemusykilan yang ke-12. Hari yang pengisian yang sebelum ni lah. Okey, dalam ayat 31 ni, ini cerita Nabi Allah Sulaiman hantar burung tu, yang hantar surat tu,
kepada Ratu Sabah tu. Kan dalam surat itu tertulis apa? Kalau kita baca dekat ujung tu kan dia tertulis wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Yang Nabi Sulaiman kata dalam surat tu, jangan nak meninggi diri ke atas aku. Maknanya Nabi Sulaiman kata apa kepada Ratu Sabah tu apa? Jangan nak maksudnya dalam bahasa mudah kita jangan berlagak sangatlah dalam bahasa mudah kan. Lepas tu Nabi Sulaiman kata apa? Waktu ni datang kepada aku. Nabi Sulaiman kata apa? Serah diri kepada aku muslimina. Dia betul kata muslimina. Muslimin sama macam kita. Kita ni seorang muslim. Kita termasuk salah seorang muslimin. Kita jumpa perkataan muslimin. Okey. Maksudnya Nabi Sulaiman kata apa? Kamu serah diri kepada aku sebagai seorang Islam. Kita dah jumpa dah ayat 31. Kemudian kita jumpa sekali lagi sebenarnya dekat ayat nombor 38. Kemusykilan yang ke-8. Ayat ini ketika permintaan Nabi Sulaiman kepada pembesar dia, tentera-tentera dia untuk bawakan istana Ratu Sabah itu. Yang mana kan Nabi Sulaiman kata apa? Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman kata kepada balai tentera dia, kepada pembesar dia, siapa yang boleh bawakan singgah sana dia tu, arash dia tu, sebelum dia datang kepada aku sebagai seorang muslimin. Kita jumpa kali kedua perkataan muslimin. Okey, kemudian kita jumpa buat kali ketiga perkataan Islam pada ayat nombor 42. Ini pada siri yang lepas, pada kemusykilan yang ke-10, yang ketika mana Nabi Allah Sulaiman dia nak testing kebijaksanaan Ratu Sabah tu. Kan? Dalam ayat ini, Nabi Sulaiman beritahu, Nabi Sulaiman itu adalah manusia yang awal-awal telah pun memeluk Islam. Wa kunna muslimina. Jumpa sekali lagi perkataan muslimin. Dan kali keempat, pada ayat yang kita baca tadi, 44 tadi tu, pada perkataan wa aslamtu. Okey. Jadi kalau kita susun ayat-ayat ini, kita dapati misi Nabi Allah Sulaiman tu adalah untuk apa? Mengajak kepada jadi muslimin. Jadi muslimin. Betul tak? Di sini telah menunjukkan bahawa apa yang Nabi Sulaiman buat sebelum ini bukannya untuk dia membangga diri. Adalah untuk gunakan kekayaan, kehebatan, kekuasaan untuk tarik orang masuk ke dalam agama Islam. Itulah teknik yang kita boleh guna. Kan? Tapi sayanglah Islam kita pada hari ini kan, orang lebih nampak orang Islam ni seperti tak berjaya. Orang Islam ni nampak macam pemalas. Contoh saja kan, orang Islam ni nampak macam, kan, sepatutnya kita kena tunjuk Islam ini menekankan kejayaan, Islam ini menekankan juga kepada harta. So, kalau dia jadi hebat, dia kaya, ajak pada Islam, dia macam agak mudah lah. Seperti mana digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Okey. Isunya kat mana? Isunya Islam mana yang Nabi Allah yang Ratu Sabah tu anuti Nabi Sulaiman tu jadi Islam yang mana? Okey, begini. Okey ya, ikut kata Dr. Salah kalau ikut ulasan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata Al-Quran ni kalau dia guna perkataan Islam, dia merujuk kepada tiga makna. Dia macam ada tiga sudut lah. Nak kata sudut ke apa? Dia macam tiga makna lah, tiga makna. Okey. Makna yang pertama, perkataan Islam digunakan di dalam Al-Quran adalah untuk menunjukkan makna yang umum dari sudut menyerah diri, tunduk, patuh. Itu makna Islam yang pertama yang digunakan di dalam Al-Quran. Okey. Contoh ayat, saya minta maaf saya tak letakkan dalam nota. Contoh ayat tetap boleh lihat dalam surah Al-Imran ayat nombor 83. Surah Al-Imran ayat nombor 83.
Kita akan jumpa perkataan aslama. Aslama. Aslama man fil samawati wal ardi taw'an wa karha. Maksudnya macam ni. Dalam Quran, penggunaan perkataan Islam itu makna yang pertama, ni yang paling basic sekali, yang paling asas sekali, Islam membawa maksud adalah tunduk dan patuh. Kalau kita baca ayat 83 surah Al-Imran, Allah mengatakan sesiapa yang ada dekat langit dia telah Islam. Sesiapa yang ada dekat bumi dia telah Islam. Sama ada dia sukarela ke, sama ada dia terpaksa ke, dia telah Islam. Jadi Islam kat situ apa? Perkataan aslama tu, dia merujuk kepada semua makhluk memang kena tunduk, memang kena patuh kepada Allah. Itu makna Islam pertama. Okey. Makna Islam yang kedua yang digunakan di dalam Al-Quran adalah makna Islam dari sudut agama, tetapi Islam ini Islam dari sudut agama yang ikut sejarah para nabi. Faham tak? Maksudnya, penggunaan perkataan Islam ini, ia merujuk kepada agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Contohnya, kalau siapa ikut Nabi Musa, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Siapa yang ikut Nabi Allah Sulaiman, dia adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman. Itu dipanggil Islam yang kedua. Dan Islam yang ketiga adalah Islam yang sangat khusus. Dia dipanggil Islam yang lebih khusus, maknanya yang merujuk kepada agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu lama orang tanya, sebelum Nabi Muhammad dah ada Islam ke? Kita kata dah ada Islam. Ajaran bawa kepada mentauhidkan Allah, itulah Islam. Ajaran kepada kena taat pada Allah, itulah Islam. Ajaran yang bawa kepada mengikuti isi kandungan kitab-kitab yang Allah turunkan, itulah Islam. Ikut Nabi, itulah Islam. Tetapi Islam itu Islam yang merujuk kepada kisah para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetapi dalam Quran, ada ketika Islam yang dibincangkan tu Islam yang khusus, yang dikaitkan dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkataan Islam. Maksudnya kalau kita jumpa perkataan Islam, kita kena tengok tiga bahagian ni. Islam dimasukkan ni Islam yang zaman Nabi Muhammad ke, Islam zaman Nabi dan Rasul yang terdahulu ke, ataupun Islam yang merujuk kepada makna tunduk dan patuh kepada Allah secara umum. Jadi apa yang dilakukan oleh Ratu Sabah ni adalah Islam dan syariat yang ada pada zaman itulah. Itu pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Itulah selesailah kemusykilannya. Okey. Faham ke tak faham ni? Boleh fahamkan tuan-tuan? Okey. Kita pergi yang terakhir sekali. Pilih je kita malam ni. Nak tamatkan kisah Nabi Sulaiman ni, kita nak tengok tajuk kewafatan Nabi Allah Sulaiman. Kemusykilan yang ke-13. Kenapa jadi kemusykilan? Kita dah sebut daripada peringkat awal. Okey. Nabi Allah Sulaiman ini, kewafatan baginda alaihi salatu wassalam disebutkan bukan dalam surah Semut, tetapi dia disebutkan di dalam surah Sabah. Surah Sabah ayat nombor 14, muka surat 429. Okay, kita tengok ayat yang cerita tentang kematian Nabi Allah Sulaiman. Okay, ayat nombor 14 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Okey. Falamma kharra tabayyanatil jinn an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Okey, tengok terjemahan ayat. Allah cerita kepada kita, setelah kami tetapkan berlakunya kewafatan Sulaiman, okey, kejap. Saya nak kena gunakan pointer sekejap ya, supaya sekejap. Okey. Okey. Sekejap saya tengok mana saya nak gunakan spotlight ni. Dia ada okey, ada pun spotlight dia. Alhamdulillah. Okey, kita nampak ya warna merah kan? Nampak tak yang warna merah saya tunjukkan ni? Kita tak nampak? Nampak Spotlight. Ustaz. Nampak. Nampak ah. Okey, tengok spotlight ni ya. Okey. Setelah kami tetapkan berlakunya kewafatan Sulaiman, maksudnya Allah kata setelah Nabi Sulaiman ditakdirkan dia akan wafat, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita, Nabi Allah Sulaiman ni sebenarnya dia dah lama dah mati. Tetapi tak ada siapa yang tahu Nabi Allah Sulaiman ni mati melainkan setelah tongkat yang Nabi Allah Sulaiman pegang itu dia telah dimakan oleh anak-anak. Ni dipanggil anak-anak merujuk kepada binatang yang memakan kayu lah. Okey, jadi bahasa kita fahamnya adalah anak-anak lah yang telah memakan tongkatnya. Ayat kata tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan anak-anak yang telah memakan tongkatnya. So, apabila anak tu makan tongkat dia, tuan-tuan kena ambil maklum bahawasanya kita tak tahu sebenarnya ya, tidak ada fakta yang menunjukkan kepada maklumat sejak bila Nabi Allah Sulaiman ni mati. Dia tongkat dia tu tegak je berapa tahun. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu tuan-tuan perempuan. Walaupun adanya yang kata 10 tahun, anak-anak tu makan sikit, baru tongkat dia tu jatuh. Wallahu ta'ala alam. Sebab Allah cuma kata apabila dia jatuh tumbang ke bumi, sedalah golongan jin itu bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara gaib, iaitu kewafatan Nabi Sulaiman, pastilah mereka tidak akan tinggal begitu lama dalam azab, iaitu buat kerja berat yang menghinakan. Maksud dia apa tuan-tuan perempuan? Maksud dia adalah begini. Maksudnya adalah rupa-rupanya jin yang membuat apa? Yang membuat monumen, yang buat bangunan-bangunan tinggi, yang pergi menyelam, kan jin-jin yang berkhidmat kepada Nabi Sulaiman ni, diorang tak tahu pun selama ini mereka duk ingat Nabi Sulaiman masih hidup. Mereka kata kalau kami tahulah perkara gaib bila Sulaiman tu mati, tak payahlah susah-susah nak membebankan diri berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman tu. Sebab sebelum ni kan, sebab kalau tuan-tuan ikuti kelas hari Jumaat malam Sabtu, kita telah sebutkan bahawasanya Nabi Sulaiman ni diberikan kekuasaan oleh Allah. Siapa yang tak nak berkhidmat, yang culas, yang malas, yang tak nak ikut Nabi Sulaiman, dia boleh didantai. Dia boleh diikat oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam. Tu yang mereka berkhidmat saja. Okey. So kita dapat belajar apa tau? Kita janganlah takut dengan jin. Yang takut sangat dengan jin tu apa? Dekat sini membuktikan jin tu tak tahu perkara gaib. Dia tak tahu pun perkara gaib. Kalau Allah tidak memberikan keizinan kepada mereka, mereka takut kepada Sulaiman.
Betul tak? Takut Sulaiman tu hebatnya kerana Allah. Jadi sepatutnya kita tak bertakutlah dengan mana-mana jin. Itu di antara pelajaran kita boleh ambil lah. Okey. Jadi daripada ayat ini, maka kita sebenarnya tak tahu berapa lama anak itu makan tongkat dia, berapa lama Nabi Sulaiman dah wafat. Itu saya wallahu ta'ala alam. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia sebut dalam kajian dia yang telah dibukukan tu, dia kata wala na'rifu, kita tak tahu umur Sulaiman alaihi salam indama mata, ketika mana dia mati. Tak tahu, dia kata. Kama la na'rifu miqdas sanawatin. Begitu juga kita pun tak tahu sebenarnya berapa lama tempoh kerajaan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lepas tu saya lebih suka memegang metodologi almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi dalam cerita-cerita yang tidak ada fakta ni, tidak ada sumber ni, saya tak nak bincangkan. Walaupun kalau kita baca ada orang kata, kitab tafsir kata, tuan-tuan kena ingat ya, tidak semua maklumat dalam kitab tafsir itu tuan-tuan boleh gunakan. Ada orang kata, adalah kitab tafsir. Tidak, tuan-tuan. Kalau nak kata kitab tafsir, ada banyak Israelian. Jadi, kita kena saringlah, buat saringan, tengok ulama-ulama buat kajian, pembacaan, itu. Jadi, wallahu ta'ala alam. Jadi, saya tak ada, maknanya dengan kadar itu sajalah kemusykilan, 13 kemusykilan Nabi Allah Sulaiman yang Alhamdulillah berjaya kita sampaikan, yang kita pelajari daripada kitab yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Nampak tak kitab dia kalau saya tunjuk ke tuan-tuan? Nampak kan? Nampak jelas kan? Dan ni kitab dia. Okay. Nampak Ustaz. Kalau tuan-tuan tengok, kalau saya tunjuk ke tuan-tuan, berapa ratus buku surat kita dah belajar, sebenarnya kita dah membaca, kalau contohlah kalau kita memang rujuk kitab ni, kita dah sampai muka surat 335. 335 daripada berapa buku surat ni? Daripada 425 buku surat. Jadi buku ni dah boleh buat terjemahan dah pun. Nota-nota yang kita paparkan ni dekat tuan-tuan dan perempuan ni sebenarnya dah boleh dibuatkan sebagai, kita kata, ringkasan membincangkan isu-isu tentang para nabi. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan bantuan dari Allah, inayah dari Allah, kita berjayalah melalui pembelajaran sampai kepada kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kalau tuan-tuan ikuti pengajian yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, sebenarnya kita ni sebenarnya bedah kitab tahu sebenarnya. Saya akan tunjukkan tuan-tuan dan perempuan antara kitab yang kita rujuk, yang kita pakai. Cuma sebab dia kitab bahasa Arab, sebab itu kita usahakan untuk pindahkan maklumat itu ke dalam nota. InsyaAllah nanti saya boleh tunjukkan macam tujuh kita belajar tajuk tentang Yahudi dalam Quran. Kita banyak guna kitab tafsir, buku kitab Salah pun ada kita gunakan. Baik, tuan-tuan dan puan, itu saja untuk pengisian pada malam ini. So kita berhenti 15 minit lebih awal. Ada sebarang soalan sebelum saya nak tunjukkan sekejap pembelajaran kita minggu depan, hari Isnin. Hari Isnin minggu depan apa kita nak belajar. Ada sebarang penambah maklumat ke tuan-tuan dan puan? Boleh ikuti dengan baik ke? Faham ke? Ada mana-mana yang perlu saya ulang ke? Okey. Ada ke? Ke tiada? Okey. Tuan-tuan ya, saya nak tunjukkan sekejap dekat tuan-tuan. Kalau sesiapa yang nak ikuti rakaman kita, tuan-tuan tengok saya tunjukkan tuan-tuan sekarang dekat, nampak tak halaman YouTube yang sejuk sekarang ni? Nampak Ustaz. Okey.
Tuan-tuan tengok yang YouTube ni, halaman YouTube ni, kan, tuan-tuan boleh dapatkan link YouTube tu dekat poster yang kita edarkan itu, kan dekat poster yang kita edarkan, tarik link Zoom semua tu kan. Ada dia punya link untuk YouTube ni, ada berapa video dekat sini, kita tengok dekat sini. Sekejap saya ambil pensel, saya nak bulatkan dia. Okay, kita tengok ya. Yang ni. Kita tengok dekat sini ya. Dekat sini ada 44 video. Ni sampai minggu lepas ada 44 video. Malam ni adalah 45. InsyaAllah nanti Kak Liza dia akan masukkan. So tuan-tuan, yang upload dalam YouTube ni adalah Puan Nurliza. Beliaulah yang hanya Allah yang boleh memberikan ganjaran kepada beliau secara sukarela sebenarnya, membantu Akademi Tadabbur Malaysia untuk mengupload semua video ni. Kalau harapkan saya memang tak memang tak mampulah, memang tak menang tangan lah kata orang. Sebab kita di Akademi Tadabbur Malaysia ni kita tak ada staff yang permanent ya, sebab kita tak ada staff yang jadi admin, tak ada. Kita memang, saya yang uruslah dengan sikit-sikit lah, taklah banyak sangat, tapi dibantu oleh Kak Liza untuk masuk ke upload video ni. Cuba kita tengok ya, siri 1 cuba tengok. Kita tengok siri 1, kat mana kita masuk ke video, tengok ya. Bila kita buat tengok kat sini. Okey, ni tahun lepas, 1 tahun yang lalu, bulan 6 sebenarnya. View dia tak ramai lah. Tak apalah, kita bukan niat kita untuk dapatkan view tu. Tapi sekurang-kurangnya, kalau selepas ini ada mana-mana pelajar yang nak buat rujukan, nak tengok balik semula, dengarlah video ni. Kalau kita kira jam ni dah berapa jam dah. Kan? Ni semua kurniaan Allah. Tengok dekat siri 1 pun dah 1 jam 25 minit. Okay, jelas ya? So boleh tengok dekat video ni, semua saudara ni kita boleh ambil, kita boleh kumpul, boleh sebarkan. Tidak ada halangan apa-apa. Ini adalah untuk amal sedekah jariah, amal soleh kita semua. Sebab berjalannya semua benda ini pun sebenarnya atas sumbangan tuan-tuan juga, sama ada pada tenaga dan sebagainya. Tuan-tuan buat ibahan ya. Okey. Dapat ya, kita tengok ada 44 video. Sampai dah pada malam ni. Nanti boleh kumpulkan, insya-Allah. Okey. Ada sebarang apa-apa lagi persoalan, pertanyaan? Tu nak tengok balik ke semua video tu, pandai-pandailah uruskan waktu. Baik, kalau tiada, saya nak tunjukkan apa kita nak belajar minggu depan. Minggu depan kita nak belajar yang ni. Tengok ya, saudara semak. Nampak tak saudara semak ni? Okey. Pak Ustaz. Kita tengok nombor 11 ya. Ni kisah Nabi nombor 11 ni. Okey, kisah Nabi Ayub minggu depan. Kita akan habiskan keempat-empat ni. Kalau boleh saya nak masuk terus kisah Nabi Yunus ni. Sebab kita cuba 4 tajuk tu minggu depan ni. Nabi Allah Ayub ni dia sakit apa? Agak-agak Nabi Ayub dia sakit apa tuan-tuan? Betul, Nabi Ayub ni dia sakit apa? Sakit kulit. Sakit kulit kan? Sakit kulit? Sakit pada jasad dia ya? Pada jasad. Okey. Minggu depan kita akan kupas sebenarnya Nabi Allah Ayub ni dia bukan sakit pada tubuh badan dia saja. Tapi lebih daripada itu. Dia ada lagi 2 ujian lain. Sebab kita akan bincangkan perkataan duru, dot berbaris di hadapan dengan dot baris di bawah berbeza. Kalau guna dharru dengan duru ada makna lain. Kita akan bincang insya-Allah. Lepas tu pula ada pasal syaitan kan? Dan Nabi Allah Ayub sebut pasal syaitan. Apa kaitan pula dah syaitan dengan ujian Nabi Allah Ayub ni? Lepas tu macam mana dia sembuh? Dan Nabi Allah Ayub ni masa dia sakit tu,
dia ada sumpah untuk merotan seseorang. Siapa yang nak rotan tu? Kenapa dia nak rotan? InsyaAllah kita akan bincangkan minggu hadapan insyaAllah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kalau sempat kita masuk dalam video, tapi kalau sempat ni pun dah cukup 1 jam insyaAllah. Kita akan bincangkan. Baik. Kalau tiada apa-apa penambahan, tiada apa-apa persoalan, kita berhenti dengan kadar ni. Saya ucapkan jazakumullahu khairah, ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita cahaya pada dada-dada kita, pada kehidupan kita, menerangi kubur kita, memberi syafaat kepada kita apabila kita ada usaha untuk faham Al-Quran dengan merujuk kepada ayat-ayat yang berbentuk cerita. Sebenarnya kita belajar Quran, kita belajar tafsiran Al-Quran, tapi kita fokus kepada cerita. Betul, ada setengah orang ni mungkin dia anggap ini bukan belajar tadabbur ni bukan belajar Quran, dia tengok macam cerita. Sebenarnya kita ambil itu semua cerita-cerita itu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dari satu nikmat kita boleh faham Al-Quran. Dengan kita menalamkan lagi ilmu kita. Semua ilmu itu adalah datangnya dari Allah. Ya, semua itu adalah kurniaan dan rahmat dari Allah. Jadi saya sekadar menyampaikan kembali apa yang telah dikaji oleh almarhum Profesor Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khadiri, yang beliau telah pun kembali ke rahmatullah. Semoga Allah memberikan beliau rahmat, Allah menempatkan beliau di kalangan orang-orang yang beriman. Ramai ustaz-ustaz kita yang berguru dengan beliau. Jadi saya memang tak pernah langsung lah bertemu bersua muka dengan beliau, cuma dengar cerita saja. Cuma tempoh hari tu waktu saya ke Jordan nak masuk ke Palestin tu, saya lalu tempat beliau, lalu tepi jalan je lah. Tengok tu tempat tu, saya tanya kat kawan, itu tempat Dr. Saleh Abdul Fattah ke? Dia kata iya macam tu. Jadi saya macam Allah. Tapi saya tak sempat bertemu dengan beliau bertentang mata kerana beliau telah pun meninggal. Jadi walau ala kulil hal, saya sangat suka untuk membaca balik kajian-kajian beliau. Semoga Allah menyampaikan pahala itu kepada beliau dan kepada kita semua. Kita sebarkanlah, ajaklah semua orang untuk mendekati Al-Quran, belajar Al-Quran. Di antaranya dengan memahami cerita-cerita di dalam Al-Quranul Karim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka